Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama tambah ilmu pengetahuan, tambah kefahaman terhadap agama kita, agama Islam, dapat beki kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita sempat bertaubat kepada Allah, memohon keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pengajian kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang seterusnya yaitu An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit ataupun masyhur dengan panggilan Al-Imam Abu Hanifah. Imam mazhab Hanifah, Abu Hanifah, Hanafi. Jadi nama sebenar beliau sebagaimana sebut tadilah, An-Nu'man bin Thabit. Ni nama beliau, yang mana beliau dilahirkan pada tahun ke-80 Hijrah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah. Lahir tu di Baghdad. Dia lahir di Baghdad. Beliau merupakan asalnya tajiran. Dia ni orang nego, businessman. Orang nego. Tapi nego pun dia suka belajar. Dia suka menuntut ilmu. Gi mana-mana tempat dia belajar, dia akan bawa pen, dia akan bawa buku. Ini perangai Al-Imam Abu Hanifah. Dan kelebihan beliau, beliau sempat hidup di bawah dua daulah. Daulah Al-Umayyah dan juga daulah Al-Abbasiyah. Mula-mula daulah Al-Umayyah. Berakhir daulah Al-Umayyah disambung oleh daulah Al-Abbasiyah. Lepas tu barulah disambung oleh daulah Al-Uthmaniyah. Jadi Imam Abu Hanifah ni sempat dalam dua pemerintahan, iaitu daulah daulah Al-Umayyah dan juga daulah Al-Abbasiyah. Banyaklah cerita-cerita menarik, cerita-cerita
yang mengagumkan dan juga cerita yang menyedihkan di dalam kehidupan Imam Abu Hanifah. Disebut ketika mana dia ni menjadi peniaga. Dia ni orang nego. Maka dia mendapat banyak kekayaan. Banyaklah keuntungan. Tetapi keuntungan dia boleh ni, dia bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Orang tak ada pakaian, orang tak ada duit. Kadang-kadang mari dia ambil kedai dia, pergi kedai dia, minta pakaian hak dia jual. Ada pula makin orang panggil pakaian hak dia jual tu murah daripada harga modal. Ni perangai Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal dengan kehebatan dan juga dengan kecerdikan yang ada kepada beliau. Beliau bukan semata-mata ulama fiqh. Sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Hambali, sebagaimana Imam Maliki, beliau juga mempunyai ilmu yang banyak dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis. Sebab tu ada dia panggil, orang panggil mausu'ah, ensiklopedia. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah. Ni hebat dia. Dia bukan setakat hebat dalam bidang fiqh, tapi juga hebat dalam bidang hadis. Sebagaimana imam kita lah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan semata-mata dia hebat dalam ilmu fiqh, mujtahid dalam ilmu fiqh, tetapi dia juga adalah ulama hadis. Sebab tu ada kitab bernama Musnad Imam Syafi'i. Musnad Imam Syafi'i ni meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Kebetulan Musnad Imam Syafi'i pun ada dengan ambo. Mausu'ah Imam Abu Hanifah ada juga dengan ambo. Kita boleh tengok lautan ilmu hadis yang dimiliki oleh kedua-dua imam. Ni imam mujtahid dalam mazhab Hanafi yang sangat hebat, yang sangat bijak. Dan diceritakan bagaimana orang panggil kebijaksanaan yang dialami, yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah ini ketika mana ada seorang penduduk Kufah. Ada seorang penduduk Kufah. Dia mempunyai kedudukan yang pengaruh, kedudukan dan pengaruh. Dia ni orang ada jawatan lah. Orang ada jawatan, orang ada kedudukan. Dia mendakwa dan juga memfitnah bahawasanya Saidina Uthman bin Affan daripada keturunan Yahudi. Dia duk bawa cerita. Dia kata Uthman bin Affan ni khalifah yang keempat. Adalah siapa? Daripada keturunan Yahudi. Bagi dia, walaupun Saidina Uthman ni masuk Islam, dia masih lagi beragama Yahudi. Siapa yang bawa cerita ni, dia tak sebut nama siapa. Tapi orang yang ada kedudukan, orang yang ada pangkat. Bila Saidina Umar, bila Imam Abu Hanifah dengar tuduhan dan juga fitnah dilemparkan oleh orang tu, maka dia pergi jumpa orang tu. Ni hebatnya Imam Abu Hanifah. Dia tidak tunggu orang mari jumpa dengan dia. Dia bunyi maksiat, dia bunyi fitnah, dia akan jumpa dengan orang hak royak. Dia bertindak dulu. Bukannya tunggu orang mari royak tak, dia bertindak. Ni orang panggil perangai yang betul. Jadi kita kena tabayyun, kita kena jumpa, kita kena ambil, kena nasihat dan juga sebagainya.
Dia pergi jumpa dengan kawan tu. Dia kata, dia pergi ni, dia kata, aku nak jumpa denganmu ni, sebab aku nak pindah anak perempuanmu. Dia pergi dengan lagu tu. Aku nak pindah anak perempuanmu ni, untuk anak sahabat aku. Aku nak pindah anak perempuanmu ni, anak tinamu ni untuk sahabat aku. Maka bila dengar lagu tu, sukalah dia. Moga hok mari jumpa dengan dia ni, orang panggil ulama. Ulama besar. Maka dia pun menerima kedatangan Imam Abu Hanifah ni dengan baik, dengan comel. Dia pun tanya, siapa dia sahabatmu ni? Hokmu nak pindah anak tina aku nak bagi kepada dia? Dia pun senyum. Dia pun senyum. Dia kata, dia ni orang soho. Dia ni orang terkenal. Dia ni orang ada kedudukan, ada kekayaan di kalangan pokok dia. Sangat bermurah, sangat dermawan. Beliau ni ngapa Quran, semaya sepanjang malam. Bangun malam sepanjang malam. Orang juruh lah. Pendek kata, gak orang juruh. Maka, kawan tu kata, oh bagus. Sukalah dia. Aku sukalah. Orang panggil bakal natu aku ni orang sebagaimana hokmu sebut. Aku sangat gembira lah kalau mu nak pindah anak puai aku untuk anak jantan dia hok perangai lagu tu. Maka duduk tengah-tengah royak lagu tu, Imam Abu Hanifah pun kata, cuma ada satu perkara hokmu kena tahu. Ada satu perkara hokmu kena tahu. Dia kata, gapo wahai imam? Gapo dia? Dia kata, dia ni orang Yahudi. Bangsa Yahudi. Bukan orang, dia ni bangsa Yahudi. Bila dengar lagu tu kak, marah dia. Muka dia marah, muka dia merah. Maka, dia kata, lah mana? Mu nak kahwin ke aku dengan anak seorang Yahudi, wahai Abu Hanifah? Mu sanggup kau nak suruh aku terima pinangan anak bangsa Yahudi? Demi Allah, aku tidak akan kahwinkan anak aku dengannya walaupun segala sifat yang mulia ada pada dia. Mulialah secara mana pun, tapi disebabkan dia ni bangsa Yahudi, aku tolak pinangan tersebut. Maka bila dia royak kepada Imam Abu Hanifah, dia kata, Mutaksir, engkau tidak mahu kahwinkan anak perempuan kamu dengan Yahudi. Dan engkau tolak sekerah-kerahnya. Mutaksir lah. Mutaksir anakmu nikah dengan Yahudi, lepas tu mu tolak. Tapi, dia masuk hak dia nak royak. Tapi mu ni, duk bawa mulut, duk bawa cerita, habis butir negeri. Habis butir kapung, mu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwinkan dua orang anak dia dengan seorang Yahudi. Faham tak? Sebab itulah sebab itulah Sayyidina Uthman bin Affan digelar sebagai Dzu Nurain. Sebab dia berkahwin dengan dua orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak serentaklah. Dua orang anak Nabi ni, Nabi kahwinkan dengan Sayyidina Uthman. Mu sendiri duk royak Sayyidina Uthman ni Yahudi, sedangkan Nabi sendiri mengahwinkan dua orang anak dia ni dengan bangsa Yahudi. Bila dengar lagu tu kak, bertaubatlah lelaki tadi dengan kesilapan, dengan apa yang dia royak. Dia tak khabar hak dia royak. Duk kata Uthman bin Affan ni bangsa Yahudi, sedangkan Nabi sendiri mengahwinkan Sayyidina Uthman bin Affan dengan bangsa Yahudi. Sama ada Uthman bin Affan di bangsa Yahudi, wallahu alam.
Amo tidak kaji, amo tidak cari maklumat tu. Bagi amo tidak penting. Sebab dia ni sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebijaksanaan yang ada kepada Imam Abu Hanifah yang menyebabkan orang ni orang panggil mati hujah. Mati hujah dengan dia apabila dia bercakap, apabila dia berhujah. Sapalah satu tahap pujian-pujian yang diberikan kepada Imam Abu Hanifah, dia katalah mana perumpamaan. Dia kata, jika debu tu emah. Debu tanah tu emah. Jika debu tanah tu emah, maka Imam Abu Hanifah, dia akan cari hujah, akan cari dalil, mengatakan bahawasanya debu itu emas. Dan sampai tahap kita kena percaya bahawasanya debu itu adalah emas. Nak ayat perumpamaan, tidak emas. Tapi nak ayat hujah dan juga dalil yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah ni, orang tak boleh nak tolak mudah-mudah. Apatah lagi kalau benda tu betul sungguh. Kalau benda tu betul, koholah. Orang tak boleh nak berhujah, orang tidak boleh mematahkan hujah dia. Kalau debu tu mah, maka dengan hujah dan juga dalil yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah tu menyebabkan kita terpaksa percaya. Ini hebatnya, bijaknya Imam Abu Hanifah yang dipuji oleh ulama-ulama pada zaman dia. Jadi apabila dia hidup pada zaman Abbasi, zaman Umayyah dan juga zaman Abbasiyah, maka berlakulah pergolakan. Zaman akhir-akhir zaman orang panggil Umayyah, berlakulah pergolakan dengan berlakunya kezaliman di dalam kerajaan pada masa itu. Bila berlaku kezaliman, bila berlaku masalah dalam kerajaan tersebut, maka Imam Abu Hanifah tegur kerajaan. Disebut dalam kitab, dia tegur. Time dia ngajak, dia tegur depan-depan kepada kerajaan yang memerintah pada masa itu dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu. Maka disebab kelantangan, disebabkan kelantangan tegasnya Imam Abu Hanifah ni tegur kerajaan yang zalim, maka pemerintah pada masa tu nak rasuah Imam Abu Hanifah. Bagaimana dia nak rasuah? Dia tak bagi duit, dia bagi jawatan gubernur. Aku nak bagi jawatan gubernur kepadamu. Dia tak royaklah sebab apa. Tapi bila jadi gubernur kak, mana bila jadi khalifah kak, maka dia akan jadi sebahagian daripada kerajaan. Jadi tak kecek banyak lah, bisulah, mudah-mudah kata kak. Dia tolak. Dia tolak dengan baik. Dia menolak jawatan tersebut sebab dia tahu jawatan itu nak tutup mulut dia daripada tegur kerajaan, daripada tegur pemerintah. Maka pemerintah marah kepada dia. Masa tu disebut nama Al-Mansur. Al-Mansur ni marah kepada dia, maka humban dalam penjara. Ni pemerintah. Dia humban dalam penjara. Bukan setakat humban dalam penjara, tapi dia seksa Imam Abu Hanifah dalam penjara. Siapa lembek? Ni zalim tak zalimnya pemerintah pada masa itu. Sebab apa? Sebab tak saya terima jawatan. Tak saya terima jawatan. Bukannya dia bunuh orang, bukannya dia buat jahat, dia buat khianat, tak. Tapi menolak jawatan yang ditawarkan kepada dia sebab dia tahu dah jawatan ni nak tutup mulut dia. Daripada dia tegur kerajaan, daripada dia betul kerajaan. Maka dia telah dipenjarakan dan telah diseksa, telah disebab sapalah long lai, lembek lotek.
Sebab apa? Dia bertegas untuk tidak mahu menerima jawatan gubernur yang ditawarkan oleh pemerintah pada masa itu. Maka dia dilepaskan sementara. Masa zaman Abbasiyah pula, dia duk ingat ko kerajaan ni molek. Duk ingat ko kerajaan ni jalan dengan baik. Berlaku pula kezaliman, berlaku pula masalah, dia tegur pula. Ni ulama yang beramal dengan ilmu dia. Dia tegur kerajaan yang ada, dia tegur masalah yang dilakukan, maksiat yang dilakukan oleh kerajaan dia, akhir sekali dipenjarakan semula. Dipenjarakan balik, diseksa dengan begitu teruk. Sampai satu tahap, kerana ketakutan yang begitu amat kepada Imam Abu Hanifah, maka dia telah diberi racun untuk dia minum. Mati diracun. Sebab apa? Sebab dia kata kalau kita lepaskan Imam Abu Hanifah ni, dia akan kecek pula. Dia akan kecek pula, dia akan royak pula korek kejahatan pokok kita ni buat kepada dia. Maka dia telah diberi racun untuk bunuh dia. Benda ni masih lagi berlaku. Tapi tidak di tempat kita lah, di negara Arab. Semasa amu ngaji dulu, kalau ulama-ulama hok lawe kerajaan dulu. Bukan kerajaan hok ni amu tak berani nak royak, dia buat kedak. Tapi kalau zaman kerajaan Husni Mubarak, kita panggil la Husni wala Mubarak. Nama dia Husni Mubarak. La Husni wala Mubarak. Pada zaman dia, ulama-ulama hok lawe dia ni, dia igak, dia gitu hok di padai pasir. Pakai tak bunyi khabar. Padai pasir ni bukan padai bola kita. Padai pasir di tengah-tengah gurun. Ulama-ulama yang tak sahur lah. Supaya orang-orang biasa ni, kalau duduk tegur dia, duduk royak dia, sudah. Dia suruh polis, igak, gitu hok tengah padai pasir. Maka mampu dengan begitu, mati dengan begitu. Ini zaman Husni Mubarak. Kalulah hok tegur tu orang-orang alim, orang-orang ada nama, dia sumbak dalam penjara. Dia sumbak dalam penjara ni, penjara Mesir ni, penjara yang menggerungkan. Macam-macam duduk dalam, tak tahu. Malam, tak tahu petang, tak tahu hari gapo, tak tahu hari gapo. Kalau tubik tu gak pena. Ni penjara Mesir. Zaman Husni Mubarak. Tak mustahil lah. Kalau dia guna kaedah racun pun tak mustahil. Tu zaman Husni Mubarak dulu. Lah ni zaman Asisi, wallahu alam. Amu tak berani nak royak. Amu duduk Malaysia ada. Amu berani royak tu masa tu kita duduk Mesir. Jadi dia bagi racun kepada Imam Abu Hanifah. Untuk Imam Abu Hanifah ni mati. Supaya benda hak dia tegur tu, supaya orang panggil masalah yang berlaku dalam kerajaan pada masa tu, dia tidak royak kepada orang lain. Maka bila minum racun ni gak, kuk mana-mana pun akan matilah. Dan dia mati pada umur dia 70 tahun. Umur dia panjang. 70 tahun umur dia. Ada kata ni pelapis, tak puan kita cukup 70. Ada kata 70. Umur dia 70 tahun, dia meninggal dunia dalam penjara. Disebut dalam buku, dia mati ketika mana dia sedang sujud. Dia mati ketika mana dia sedang sujud dalam penjara. Kesan daripada racun yang diberikan oleh pemerintah pada masa itu supaya dia ni tidak kecek. Mati senang. Ni pemerintah yang zalim pada masa itu. Sebab apa? Sebab dia berani. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia berani tegur kemungkaran. Dia berani tegur kemungkaran yang dilakukan oleh kerajaan pada masa itu. Dan kita kena rasa duka cita. Kita kena zahirkan rasa duka cita kita.
apabila sehari dua baru ni, satu band, nama dia Coldplay, mari ke negara kita buat konsert. Orang-orang tua kita ni tak kenal Coldplay ni gapo. Hak muda-muda ni ada hak kenal. Mudah-mudah kak, dia panggil band kumpulan penyanyi daripada Amerika Syarikat hak bawa agenda LGBT. Kalau kita tengok masa dia nyanyi pun dia bawa dera pelangi dia. Dera pelangi ni kak, dera LGBT. Dia mari tu dia telah mempromosikan LGBT. Nyanyi tu pegang dera pelangi. Kita tengok LGBT ni dera dia pelangi, warna colourful. Tu adalah dera LGBT. Mari di stadium. Stadium gapo hangpa tak ingat. Stadium Bukit Jalil ke gapo. Penuh-penuh orang. Konsert malam, pagi tu beratus tu. Hak Cina tu biar mereka tak semaya. Hak Melayu Islam duk beratus juga. Ni orang panggil kerajaan yang ada pada hari ni memang tidak concern. Memang tidak mengambil berat dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin. Sedangkan dia ni kerajaan dia boleh batal. Hak lebih teruk lagi, ucapan daripada dia sendiri, daripada Perdana Menteri, selamat datang Coldplay ke Malaysia. Mengalu-alukan pula kedatangan Coldplay ni ke Malaysia. Sedangkan ceramah Ustaz Wadi Anwar dibatalkan. Ceramah Ustaz Azhar Idrus dibatalkan. Ni hak ceramah hak orang hak lantai-lantai ni batal belaka. Ni nak buat ratu cantik pula ni. Nak buat ratu cantik pula. Kita batas dah. Tak apalah, maknanya mudah-mudahan dengan bantahan hak kita royak tadi, Allah Ta'ala lepaskan kita daripada azab api neraka. Allah Ta'ala tak tanya dah kita. Mu ni tegur ke tak? Mu ni orang ngaji, mu ni ada orang ilmu. Terai-terai, konsert, capur, jatuh tina. Tak tutup aurat, macam-macam. Mu tegur ke tak? Wahai Allah, aku tegur dah. Maka insya-Allah mu akan selamat. Kita nak lagu tu mudah-mudahan. Ni nak ayatnya sebagaimana yang dialami oleh Imam Abu Hanifah berhadapan dengan pemerintah yang tidak cara kepada Islam, yang tidak cakna kepada Islam, maka lagu inilah keadaan yang berlaku. Lepas ni banyak lagi ni. Banyak lagi konsert-konsert yang mengarut. Konsert-konsert yang mengarut. Kalau kita tengok Allahu Akbar, penuh stadium. Nak jadi gapo anak-anak muda kita tak tahulah. Ini benda yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Dia kita kena akui bahawasanya itulah pengisian yang dilakukan oleh kerajaan kita pada hari ini. Sebab itulah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni, rakyat ni, dia akan mengikut, orang panggil gapo, mengikut pegangan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau pemimpin mereka suka kepada hiburan, maka rakyat dihidangkan dengan hiburan. Kalau pemimpin ni nak kepada ilmu, nak kepada pengajian, maka dia akan suburkan negeri dia, akan suburkan negara dia dengan pengajian, dengan ilmu. Betul hak ulama raya. An-nasu ala dini mulukihim. Kita baca hadis akhir zaman. Bila turunnya Dajjal, sebagaimana Mu'ammar pernah sebut. Bila turunnya Dajjal akan bawa gendang. Dajjal akan bawa gendang. Dia akan mainkan nyanyi. Dia akan nyanyi bergendang. Hak mana akan turun? Hak mana akan jadi pengikut dia, akan buat nyanyi. Dia akan tarik manusia dengan hiburan. Dia akan bergendang. Dia akan panggil manusia ni dengan hiburan. Siapa-siapa email dia tak banyak. Siapa-siapa atas hidup dia ni duduk dengan hedonism. Hedonism ni hiburan yang melampau. Islam tidak menolak hiburan. Hiburan Islam
tak tolak hiburan. Tapi Islam menolak hiburan yang melampau. Yang bercampur bau dengan maksiat. Maka bila darjah turun, dia main kedai dia menyanyi, maka bayarlah. Siapa yang akan ikut dia, siapa yang akan follow dia. Ini dunia akhir zaman. Sebab itulah adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Kita dengan keadaan yang berlaku pada hari ini, kita jangan lupalah dengan apa yang berlaku kepada saudara kita di sana. Amo nak maklumnya, orang panggil perkembangan terkininya di Palestin, Hamas dan juga Zionis telah buat satu genjatan senjata. Selama 4 hari bermula kemarin. Start kemarin, Hamas dan juga Zionis, Israel lah, bersetuju untuk melakukan genjatan senjata di antara kedua-dua belah pihak. Dan kalau kita tengok korban rakyat-rakyat Palestin ini 14,000. 14,000, manakala kanak-kanak dari 14,000 tu 5,800 adalah kanak-kanak, 3,900 adalah daripada kalangan wanita. Ini perkembangan terkini lah di Palestin pada hari ini, berlakunya genjatan senjata. Dan anda tengok dalam website, antara perjanjian yang dibuat di antara Hamas dan juga Zionis, antaranya apa? Pembebasan 50 orang wanita dan juga kanak-kanak tahanan Israel, umur dia bawah 19 tahun. Sebagai pertukaran untuk pembebasan 150 wanita dan kanak-kanak rakyat Palestin di bawah umur 19 tahun. Dia minta 50 orang dilepaskan yang ditahan oleh Hamas bawah 19 tahun. Dia kita minta 150 orang. Dia minta 50, kita minta dengan Zionis lepas 150 orang. Termasuk kanak-kanak dan juga wanita. Lepas tu pula, bila time genjatan senjata ni membawa ratusan truk bantuan kewangan, bantuan kemanusiaan, bantuan perubatan dan apa saja di kawasan Gaza. Sebab itulah kita bersetuju dengan genjatan senjata sementara. Dia sebut sementara ni. Tidak berhenti dak. Setelah berapa hari? 48 hari. Hari ni enggak 49 hari lah lebih kurang. Start 7 hari bulan 10, hari ni 24. 48 hari, 49 hari lagu tu lah. Ni antara perjanjian. Orang panggil semasa tempoh genjatan senjata tu, penjajah Israel tidak boleh menyerang atau menangkap sesiapa sahaja di semua kawasan di semenanjung Gaza. Ini ada 9 item. Amo baca sikit saja 9 item yang dipersetujui di antara kedua-dua belah pihak, iaitu di antara Hamas dan juga Israel ataupun Zionis. Jadi tempoh ada ni adalah tempoh untuk rakyat-rakyat Palestin bangkit. Bukan bangkit, nak orang panggil nak reda sikit, nak orang panggil nak bangkit mempertahankan lagi Gaza. Bukannya genjatan senjata ni mereka pakat lari, tidak. Mengumpul kekuatan. Mengumpul kekuatan. Lepas tu pula berobat hok mana cedera berapa semua sebab nak pergi lagi lepas pada ni. Nak pergi lagi lepas ni, bukan setakat 4 hari ni je. Nak pergi lagi, dan Hamas kata pergi kali ni tak tahu bila berhenti. Pergi hok ni tak tahu bila berhenti. Sebab kalau kita tengok bahawasanya Zionis pada hari ini dia tidak mampu mengalahkan Hamas. Bayar adik kakak. Amerika dia catur. Rusia perang dengan Ukraine. Amerika ni dia marah ke Ukraine. Dia suruh Rusia lawan Ukraine. Kabar-kabar senjata Ukraine ada dengan Hamas. Barang tak masuk akal. Tapi hijai Allah.
Dia tak kenal dia tak kenal ke Rusia, mutukah. Dia marah ke Rusia. Dia minta Ukraine perang dengan Rusia. Tiba-tiba senjata yang dia bagi kepada Ukraine ada dengan Hamas hari ni. Tu baru betul. Sebab dia marah ke Rusia. Rusia ni antara negara Presiden Putin dia ni sanggup bagi orang panggil persenjataan kepada Hamas. Khijai bagaimana? Wallahu a'lam, tu khijai Allah. Sebab tu dia kenali. Senjata-senjata yang ada kepada Ukraine ada kepada Hamas. Sebab itulah Hamas ni mereka sanggup sebab itulah Abu Ubaidah kata jaga wuduk kamu. Jaga air semayamu. Tak lama dah kita akan semaya di Masjidil Aqsa. Ni semangat. Orang panggil orang Palestin. Nak mempertahankan negara dia, tiba-tiba mari kok pelik. Hak tu kita berasa nak marah. Yoya. Orang duduk bersedih dengan apa yang berlaku. InsyaAllah kita pakat-pakat doa. Dengan Tok Imam kita berterusan baca Qunut Nazilah. Kita pun baca doa berapa semua. Kita minta dengan Allah. Biarlah orang panggil kali ni Allah Ta'ala bagi kemenangan yang tidak tertangguh untuk sama-sama kita bebaskan Baitul Maqdis. Sebelum kita mati, biar kita boleh pergi ke Baitul Maqdis sebagaimana kita pergi umrah, sebagaimana kita pergi haji Mekah. Bak kelebihan dia banyak, kelebihan semaya di Masjid Nabawi, kelebihan dia masjid orang panggil Madinah, Masjidil Haram, dan juga kelebihan yang ada ke dalam Masjidil Aqsa. Semangat ni lah kita nak, walaupun mereka ni orang panggil dibuat macam-macam, dan walaupun genjata senjata lagu tu pun, tapi kita masih lagi orang panggil bersedih dengan sikap pemimpin-pemimpin Arab yang masih lagi orang panggil tidak ambil berat dengan apa yang berlaku kepada saudara dia. Kita tengok baru-baru ni Liga Arab dia telah buat mesyuarat supaya membekukan hubungan diplomatik, ekonomi, keamanan dan ketenteraan Arab dengan Zionis. Antara dia bincang. Dia panggil negara-negara Arab ni bincang. Antaranya gapo? Ada 5 perkara hak dia bincang. Amal misal ya. Bak masa tak ada. Membekukan hubungan diplomatik, ekonomi, keamanan dan ketenteraan dengan Israel. Maka banyak-banyak negara Arab, sebelah negara hak setuju, 4 negara hak tak setuju. 4 negara ni kita kena ingat nama dia. Dia tak setuju. Kita putuskan hubungan diplomatik, kita putuskan hubungan ekonomi, sedangkan minyak tu hak dia bagi kepada Zionis, bagi pada Israel, tiba-tiba dia tak setuju. 4 negara ni hak tak setuju. Mula-mula Arab Saudi. Yang kedua Maghribi. Yang ketiga Emirat Arab Bersatu. Yang keempat Bahrain. Hak ni tak setuju. Hak lain-lain alhamdulillah setuju belaka. Syria, Algeria, Tunisia, Iraq, Lebanon, Kuwait, Qatar, Oman, Libya, Yemen ni setuju belaka. Putuskan hubungan diplomatik, ekonomi dan juga sebagainya. Tiba-tiba 4 negara ni tak setuju. Bapa tak setuju? Kerana mereka ada orang panggil apa? Normalisasi Israel. Ataupun kita panggil tatbi'ul Israeli. Sebab tu dia takut. Kerana mereka ni telah mengiktiraf negara haram Zionis sebagai sebuah negara yang merdeka. Ni kita sedihlah dengan pemimpin-pemimpin yang ada ni, termasuklah Arab Saudi. Hak kita duk pergi umrah, hak kita duk pergi haji. Tak apalah, kita minta doa supaya Allah Ta'ala meneruskan orang panggil kekuatan yang ada kepada pejuang-pejuang Hamas, pejuang-pejuang Palestin ini. InsyaAllah mudah-mudahan mereka diberi kekuatan dan mereka diizinkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.